Tak on. Mic. Mic dah on. Dah on. Mana? Boleh merah kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala khairi nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya sekali lagi kita pada malam ini dapat berhimpun untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Baiklah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Kalau ikut pada jangka waktu sekarang ni masih lagi anak-anak kita yang berada di peringkat tahun 6 tu menghadapi peperiksaan UPSR yang akan berakhir pada hari Rabu ni. Dan insya-Allah lah, maknanya berakhir minggu ni dia orang akan maknanya habislah peperiksaan besar mereka daripada menghadapi peperiksaan PSR kan. Cuma selaku ibu bapa ni saya berpesanlah kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian supaya masa yang maknanya yang ada pada anak-anak kita itu kita manfaatkanlah nanti selepas dia habis peperiksaan. Bukan maknanya kita meraihkan mereka ni dengan kemerdekaan dia orang tu kan. Jadi sama ada tak pergi ke sekolah ke apa ke kan, maknanya kita jangan biarkan, manfaatkan. Ada setengah-setengah ibu bapa yang saya jumpa dia kata dia nak maknanya cuba cari sebelum cuti sekolah ni tahfiz persendirian. Nak upah tahfiz maknanya pakat beberapa orang, maknanya supaya anak dia tu ada program tahfiz. Sebab dia kata kalau akhir masa cuti sekolah nanti mungkin maknanya ramai orang berebut hak yang dibuat oleh masjid-masjid ataupun mana-mana institusi. Jadi dia nak kejar dulu sebagai persediaan untuk anak dia. Itu satu maknanya idea yang bagus lah maknanya kan, yang saya rasa boleh kita praktikkan. Jangan kita biarkan anak kita tu. Dan kita bagi orang yang mempelajari faraid ni, selalu yang saya tekankan maknanya anak-anak kita ini pastikan anak kita ni menghafal sifir lah kan. Sebab sifir ni besar kegunaan dia. Sebab bila dia nak masuk kepada sekolah menengah nanti pun memang akan guna juga. Kalau tak hafal lagi sifir, susah nak buat kan. Terutama pula dalam bidang faraid ni kan. Walaupun kita ada kalkulator boleh kita guna, tetapi kemahiran dari sudut kemahiran kita dalam bidang dalam ilmu sifir ni juga diperlukan. Tidak dapat tidak kita perlukan, walaupun tak kita guna banyak sangat, sebahagiannya kita tetap perlukan. Begitu juga saya juga kalau di sekolah tu saya selalu pesan kepada anak-anak murid saya supaya sebelum melangkah ke sekolah menengah ni pastikan habis khatam selain daripada Quran, bacaan daripada sirah Nabi, sirah para Rasul, 25 Rasul tu, dan juga sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya kan. Kalau dah hafal, kalau dah habis dah baca, tambah lagi kisah para sahabat dan sebagainya. Ini maknanya penting sebab anak-anak kita bila hari ni kalau kita buat
program-program sambutan hari kebesaran Islam. Kita tanya tentang sirah Rasulullah kan, apa semua sirah nabi-nabi. Masih ramai anak-anak kita yang tidak menguasainya berbanding zaman kita dulu. Zaman kita dulu kan, sirah para rasul ni dalam kepala lah sebelum masuk sekolah menengah maknanya kan. Kita dah baca habis dah. Sebab apa? Sebab zaman kita dulu tuan-tuan berbanding zaman sekarang ni hiburan kurang. Zaman-zaman kita dulu kan, gadget-gadgetnya, siaran televisyennya tak banyak macam zaman sekarang. Jadi anak-anak kita ni banyak sangat dia punya hiburan-hiburan dia, gangguan-gangguan dia ni daripada yang menyebabkan dia beralih tumpuan dia daripada pembelajaran. Jadi kita ambil peluang sebelum dia melangkah sekolah menengah. Sebab saya selalu pesan pada anak murid saya, kalau bila dah masuk sekolah menengah nanti, dia akan sibuk dengan banyak lagi mata pelajaran lain yang dia perlu belajar. Silibus yang makin tinggi. Jadi tak ada masa dah nak baca masa tu kan, sirah-sirah Nabi ni. Kalau baca pun kan, bahan-bahan kreatif yang lain ni kalau dia baca pun macam novel-novel kan, novel-novel, cerita-cerita yang orang cinta-cinta sekarang kan, macam-macam kan. Hak tu yang dibacanya. Kisah Nabi jauh sekali. Jadi kesan dia saya lihat bila mana dari sudut dari segi sirah ni dia kurang, penguasaan dalam bidang sirah ni dia kurang kan. Maka menyebabkan sebahagian daripada jati diri dia sebagai seorang umat Islam, salah seorang daripada umat Islam ni berkurangan. Rasa sensitiviti dia dengan isu-isu semasa tu mungkin maknanya tidak berlaku. Tambah-tambah pula kalau katakanlah maknanya dia pergi kepada institusi pengajian tinggi kan, hari ni yang maknanya terdedah dengan bahan yang lebih luas lagi kan, lagi mungkin akan menyebabkan timbul kekeliruan sekiranya dia tidak ada asas yang mencukupi. Jadi sebab tu saya menyerulah kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, maknanya kita ambil kesempatan buat persediaan, buat perancangan sebelum maknanya UPSR berakhir ni kan. Sementara mereka ni masih lagi muda kan, orang tua-tua pesan kan, menentu buluh daripada rebungnya. Jangan kita kata biarlah, biar besar nanti dia fahamlah. Macam faraid ni lah kan. Oleh kerana kita tidak mahu maknanya membincangkan faraid ni dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, memperingatkan anak lelaki tentang tanggungjawab dia kepada ibu bapa, kepada keluarga kan, sehingga mana Allah memuliakan kan, mengiktiraf dengan tanggungjawab mereka ini dengan memberi bahagian lebih berbanding dengan anak perempuan. Maka menyebabkan bila besar hak yang banyak bertanggungjawabnya orang lain kan. Tiba masa dia nak dapat pesaka kan, dia berebut salah seorang daripada orang yang dulu ke depan nak berebut, tetapi dari segi tanggungjawab tidak ada, orang lain pula yang pikul. Jadi itu antara perkara maknanya kelemahan-kelemahan yang dah maknanya kita dah nampak dah kan. Bila kita belajar faraid ni kita tengok macam-macam kes yang berlaku. Jadi kita ambil peluang lah kan untuk kita mulakan didikan tu daripada sekarang. Tak kira lah anak kita ke, anak-anak murid kita ke kan, siapa-siapa ke kan, kita didiklah mereka daripada sekarang. Jangan kita biar lepaskan peluang tu menyebabkan masa tu berlalu dan akhirnya satu masa nanti kita akan menyesal. Orang tua kata apa, saya selalu tanya budak-budak kalau tahun 6 pepatah-pepatah kan, tanya apa antaranya pepatah kan, sesal dahulu pendapatan kan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan main-main tuan-tuan. Saya pernah tanya pelajar tahun 6 tentang peribahasa Melayu kan, tentang peribahasa Melayu, tanya dia pelajar-pelajar tahun 6 kan, sayangkan anak tangan-tangankan, sayangkan isteri saya suruh sambung. Tak tahu tuan-tuan anak-anak kita kan. Hak dahsyatnya pernah anak murid saya tu jawab apa, sayangkan isteri nikah lagi. Tuan-tuan ya kan. Maknanya banyak sebenarnya jati diri mereka sebagai bangsa Melayu, sebagai umat Islam kan. Anak-anak kita pun dah pandai dah. Mungkin sinetronnya banyak kot kat TV sekarang ni. Kan. Jadi sebab tu maknanya kita ambil peluang lah untuk didik anak kita daripada sekarang Okey, itu salah satu daripada benda yang kita kena ambil perhatian lah dari segi pendidikan. Macam faraid ni pun satu pendidikan jugalah kita nak ambil Baik, tuan-tuan masih ingat lagi kita berada di mana tajuk kita? Perbincangan kita ini masih lagi membincangkan tentang waris kedua, bahagian waris kedua, kategori yang ketiga daripada kalangan waris iaitu apa dia? Kalau kita dah bincang sebelum ni
Pertama, kategori waris utama. Kedua, waris ganti, kan? Iaitu waris yang menggantikan tempat waris utama apabila waris utama tiada, kan? Dan yang ketiga ialah waris kedua. Jadi sekarang ni kita membincangkan waris kedua. Dalam waris kedua ni dia ada 3 kategori pula. Bahagian waris kedua ni dia ada 3 kategori. Dipanggil waris sisi pertama, kan? Waris sisi iaitu di kalangan adik-beradik, kan? Daripada sebelah adik-beradik, jadi juga disebut dengan nama lainnya hawashi. Kemudiannya waris sisi daripada sebelah bapa, dan waris sisi daripada sebelah datuk. Jadi ada 3 kategori pula dalam waris kedua ni. Jadi kita masih lagi membincangkan pada permulaan waris kedua ini daripada waris sisi sebelah adik-beradik. Kategori pertama iaitu adik-beradik seibu sebapa. Baik tuan-tuan, kita dah bincang tentang waris sisi ni dari sudut dalil dia, kan, dan juga syarat-syarat dia serta halangan dia. Jadi malam ni sebagai mukadimahnya perbincangan kita pada malam ini, saya nak bawa semula bincang. Sebab petang tadi kalau kita dengar perbincangan Ustaz Wan Abdul Halim di dalam talian radio, masih ada lagi di kalangan masyarakat ni yang masih belum mengetahui ataupun baru tahu tentang waris-waris yang layak mewarisi daripada faraid ni. Biasalah sebab ilmu faraid ni tak ramai yang orang boleh bincang. Tak ramai di luar sana yang membincangkan, mengenengahkan ilmu faraid ini. Dan Ustaz Wan Abdul Halim pun setahu saya, sepanjang yang saya pernah tahu, dia telah bersiaran di radio tu dah lebih belasan tahun dah, kan? Belasan tahun dah sebenarnya dia bersiaran di radio tu, kan? Untuk mana mendidik masyarakat. Alhamdulillah lah kita ada peluang, ada pakar dan ada kesempatan ruang untuk mana berbicara tentang faraid ni. Sebab kalau dalam televisyen dan radio di negeri-negeri lain mungkin tak ada kan bincang perkara ni secara meluas, kan? Jadi kita ada kesempatan, pakar kita masih ada lagi. Pun begitu, masih lagi perkara ini tidak maknanya diketahui umum lagi lah, maknanya kita kira Alhamdulillah di tempat kita ni kita dapat maknanya berbincang tentang faraid ni, kan, sekian lama, menyebabkan Alhamdulillah saya rasa jemaah kita ni kalau tanya ni uluh pun boleh jawab, kan? Banding kat tempat lain lah, mungkin tempat lain dia kurang sikit, kan? Agak-agak ke macam mana. Jadi malam ni sebagai refresh balik, sebab saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita bincangkan tentang adik-beradik ni, kan, adik-beradik ni waris kedua sebelah sisi ni, kan, hak adik-beradik ni dia ada 3 ni, kan, kita sebut minggu lepas, kan, iaitu saudara seibu sebapa SIB, kan, kemudiannya saudara sebapa SB, dan kemudiannya saudara seibu. Masing-masing ni ada tempat dia sama, ada tempat dia berbeza. Adik-beradik belaka. Jadi dalam kes adik-beradik, kalau kita terima kes tu melibatkan adik-beradik, maknanya kena tanya biar confirm betul-betul, biar jelas. Jangan main pakai agak-agak ataupun main kira langsam je, maknanya kira pukal macam tu, maknanya adik-beradik tak tahu adik-beradik kategori mana. Jangan buat macam tu, sebab dia ada maknanya syarat yang kadang-kadang dia sama, ada kadang-kadang dia berbeza kedudukan dia. Okey. Jadi bila masuk tentang adik-beradik ni, saya suka bawa perbincangan ni dengan agak lebih maknanya terperinci dan juga kita tak laju sangat, sebab kita nak biar faham betul-betul, sebab dia berkaitan dengan perbincangan kita dengan waris-waris sebelum ini, iaitu waris utama dan juga waris ganti. Saya memang takut kalau kita kata bawa laju-laju sangat, nanti kita keliru, sebab dia syarat sebelum ni, 2 sebelum ni pun dia kita kena pegang kemas-kemas. Kalau tidak, yang ni mungkin kita akan bertukar. Okey, baik. Jadi malam ni sebagai mukadimahnya, saya nak bawa perbincangan kita terlebih dahulu untuk ingat balik siapakah senarai waris kita. Yang seramai ada berapa? Kita bincang dulu. Kita bincang dulu waris kita ini, dia terdiri daripada berapa? Kalau lelaki ada berapa? 14. Tolak pembebas hamba. Kalau campur dengan pembebas hamba dia ada 15. Jadi 14 orang. Kemudiannya dari kalangan perempuan dia ada 9 orang tolak pembebas hamba. Kalau campur dengan pembebas hamba dia akan jadi 10 orang. Jadi semua sekali dia berjumlah
23 orang. 14 campur 9, 23 orang. Jadi hari ni kita nak tengok semula. Biar kita ingat betul-betul. Dan malam ni kita bincang dari segi struktur kita punya ni berdasarkan kepada kaedah siasatan waris. Kaedah yang digunakan pakai di pejabat pusaka sendirilah bila mana melakukan pembicaraan tentang pusaka ni. Saya tak pastilah semua pejabat pusaka guna kaedah ni ataupun tidak. Jangan kata pula semua ada negeri tak pakai, apa tak pakai kaedah siasatan waris. Itu mungkin maknanya cara yang berbeza. Tapi ini adalah kaedah yang diperturunkan oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim. Jadi saya kongsikan dengan tuan-tuan supaya kita tahu macam mana kaedah dia. Jadi kita akan mulakan pada malam ni dengan perbincangan kita tentang struktur waris kita terlebih dahulu kan. Baik. Bila kita sebut tentang struktur waris kita ini yang terdiri daripada 3 kategori tadi, waris utama, waris ganti dan juga waris kedua. Waris-waris ini adalah hubung kait dia dengan si mati, bukannya dengan kita. Kadang-kadang orang bertanya tu, dia tanya masalah mak dia tapi dia cerita tu dia relate ataupun dia hubung kaitkan waris-waris tu dengan diri dia. Itu menyebabkan padanya kita kena pandai-pandai siasat tu. Kalau kita tak pandai, kita akan peninglah siapa. Jadi hubungan dia mestilah dengan si mati. Ingat tuan-tuan dengan si mati. Boleh macam tu. Kita jangan maknanya hubung kait waris ni dengan diri kita. Bukan, dia dengan si mati. Baik. Tuan-tuan, kalau muslimat tak jelas boleh buka tabir hijau tabir hijau tu boleh buka kalau tak jelas dengan kita punya skrin ni di depan ni. Baik. Pertama, kita guna kaedah siasatan waris. Kaedah siasatan waris yang kita kata 14 orang di kalangan lelaki dan juga 9 orang di kalangan perempuan tu. Macam mana kita nak mula? Siapa yang kita nak siasat? Siapa yang kita nak cari? Jadi kita guna kaedah siasatan waris ni supaya kita faham. Kita faham macam mana cara dia. Baik, mula-mula kita mulakan daripada sebelah atas. Daripada sebelah atas. Guru saya kata tak apa sebenarnya, nak mulakan daripada sebelah sisi pun boleh, daripada sebelah bawah pun tak apa. Tetapi untuk mudah cerita, untuk mudah cerita kita sebab bahagian waris sebelah atas ni dia tak ramai. Dia tak ramai. Okey. Jadi sebelah atas kita mulakan daripada sebelah ibu dulu. Ibu si mati. Okey. Kalau katakanlah yang bertanya tu adalah anak si mati, maka ibu si mati ni biasanya nenek dia lah. Jangan dia ingat bila kita sebut ni dia sebut nenek dia mungkin dia akan sebut nenek. Bila tanya kita kena tahu siapa sebenarnya, ibu ke nenek. Sebab bila ibu tiada, dia digantikan dengan nenek. Macam tu. Nenek memang ada, tetapi siapakah ibunya? Jadi kita kena tahu. Bila siasatan tu, bila kita buat penyiasatan tu, biar jelas. Macam tu. Baik. Daripada sebelah atas, waris dia kita mulakan daripada sebelah ibu dulu. Kemudiannya kalau ibu tiada, diganti dengan nenek. Okey. Kemudiannya ayah ataupun bapa si mati. Okey. Kalau bapa tiada, diganti dengan datuk dan nenek sebelah bapa. Okey. Jadi bila kita buat macam ni, kita pun dah jelas dah bahawa datuk sebelah bapa mewarisi, datuk sebelah ibu tidak mewarisi. Sebab apa? Datuk sebelah ibu dia masuk dalam kategori zawil arham. Waris ni sebenarnya dia ada waris-waris yang duduk di sekeliling kita ni, dia ada kategori dia waris yang menerima pusaka secara fardu, ada waris menerima pusaka secara baki ataupun disebut sebagai asabah, dan ada waris tetapi tidak menerima pusaka, digelar sebagai zawil arham. Waris juga. Jangan kita ingat waris yang tak terima pusaka ni tu bukan waris. Tak, dia waris juga, cuma dia tidak menerima pusaka. Dengan halangan-halangan dia lah. Ada halangan dia. Jadi hak yang menerima pusaka ni adalah golongan yang kita bincangkan dalam ilmu faraid ni adalah waris daripada golongan fardu dan waris dari kalangan asabah. Zawil arham tak termasuk. Sebab tu datuk sebelah ibu ni adalah zawil arham. Jadi kita tak masuk dalam senarai. Boleh tu cerita dia. Okey. Kemudian bila bahagian atas ni selesai, satu bahagian atas, waris sebelah atas. Bila kita kata waris sebelah atas, lepas ni istilahnya tu, maknanya yang boleh kita bayangkan ialah ibu, bapa, kemudiannya nenek sebelah ibu, nenek dan datuk sebelah bapa. Tu waris sebelah atas.
Kita sebut okey, kemudiannya pasangan si mati. Tengok, kalau mati itu perempuan, maka suami dia. Kalau yang mati itu adalah lelaki, maka pasangan dia ialah isterinya. Boleh macam tu. Muslimat kalau tak jelas boleh buka sebab takut tak nampak tulisan ni. Okey, kemudian bila sampai situ barulah kita turun kepada waris sebelah bawah. Waris sebelah bawah dia. Siapa? Anak si mati terdiri daripada anak lelaki dan juga anak perempuan. Boleh Kemudian jika tiada, diganti dengan siapa? Iaitu cucu daripada anak lelaki, iaitu cucu lelaki dan cucu perempuan. Boleh dan kalau ada lagi, maka kalau tak mana kita cari-cari ni pun tak ada juga. Siapa lagi? Cicit daripada cucu lelaki daripada anak lelaki, iaitu cicit lelaki, cicit perempuan dan seterusnya. Maknanya turun daripada sebelah lelaki. Daripada anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki. Dah daripada hak perempuan, hak tu yang kita kata tadi. Bawah daripada perempuan tu dia dipanggil sebagai golongan zawil arham. Zawil arham. Dia waris tetapi dia tidak menerima pusaka dalam kategori senarai yang kita sebut sebagai 23 orang tadi, iaitu 14 di kalangan lelaki dan 9 di kalangan perempuan. Boleh kemudiannya barulah bila tidak ada dah selesai di situ, baru kita pergi kepada berpindah kepada waris kedua, iaitu waris sebelah sisi. Pertama, waris sebelah sisi ni golongan dia adalah di kalangan adik-beradik dahulu. Jadi adik-beradik si mati ada 3 golongan, iaitu adik-beradik seibu sebapa lelaki, seibu sebapa perempuan. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Kategori pertama dalam golongan adik-beradik. Kategori yang kedua iaitu adik-beradik sebapa. Sebapa lelaki, sebapa perempuan. Saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Okey, itu kategori yang kedua dalam waris sisi sebelah adik-beradik. Kategori yang ketiga ialah adik-beradik seibu. Saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Jadi saudara seibu pun dia layak menerima daripada harta pusaka si mati dengan syarat-syarat dia. Biasanya orang mengabaikan adik-beradik seibu ni. Macam dalam kes yang saya terima pada bulan 3 tahun ini, dia kes tu melibatkan adik-beradik seibu sebapa. Kakak dia meninggal. Okey. Jadi bila kita buat penyiasatan, saya teringat kepada pesanan guru saya Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim. Maknanya tak boleh kita buat lagi pengiraan tu selagi kita belum confirm. Sebab biasanya masyarakat dia tidak tahu bahawa adik-beradik seibu juga mewarisi kalau syarat-syarat dia dipenuhi. Jadi bila siasat rupanya adik-beradik seibu ada. Jadi kena masuk dalam pengiraan tu. Jadi kerana itu maknanya adik-beradik seibu pun mewarisi juga. Adik-beradik seibu si mati. Baik, jika adik-beradik ini dalam kategori waris kedua ini tidak ada, maka dia diganti. Adik-beradik ni tidak ada. Hak ada siapa? Hak yang layak terima anak-anak saudara si mati, iaitu anak-anak adik-beradik. Daripada golongan mana yang layak terima? Hanya 2 golongan sahaja. Pertama, daripada golongan adik-beradik seibu sebapa, iaitu seibu sebapa lelaki, anak lelaki dia. Okey, anak saudara lelaki dia. Anak saudara lelaki si mati ataupun anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki. Anak lelaki daripada saudara seibu sebapa perempuan, zawil arham. Begitu juga anak perempuan daripada saudara seibu sebapa lelaki pun zawil arham juga. Okey. Jadi bukan semua waris-waris tu layak terima belaka. Ada yang layak terima, ada yang tidak. Hak tidak tu bukan disebab dia bukan waris.
Jangan kata gitu. Kau tidak kan puas hati pula. Mu bukan waris kita kata. Marah dia kan. Apa pula tiba-tiba kan. Balik pada surau, mu bukan waris aku. Tak kita kan. Mak kita belajar faraid kan. Kawan ni terpinga-pinga apa sah pula. Kan sepupu. Kan. Adanya. Jadi sebenarnya dia tidak waris kerana dari sudut mewarisi pusaka. Kan. Dia waris sebenarnya, tapi waris yang disebut sebagai zawil arham. Ada tempat-tempat dia nanti kalau kita belajar dengan lebih mendalam, zawil arham ni dia ada kadang-kadang dia boleh kita akan cari untuk beri pusaka. Tapi benda tu untuk peringkat kita di Malaysia ni kerana kita mengamalkan mazhab Syafi'i tak berlaku lah kan. Tapi ada kadang-kadang kita kena tahu juga kan. Sebab kadang-kadang mungkin perlu masa tu nak cari. Jadi sebab tu maknanya jangan kita kata tak waris. Dia waris sebenarnya, cuma dia tidak mewarisi dalam keadaan biasa. Dalam mungkin special case kan, barulah berlaku. Sebab tu kita kena tahu. Kalau dia tak ada, barulah diganti daripada anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Okey. Baik. Soalan cepu mas. Jika ada adik-beradik seibu lelaki, okey, dengan anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki, kan? Adakah adik-beradik seibu tadi terdinding dengan anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki? Terdinding ataupun tidak? Dapat pusaka tak saudara? Siapa yang dapat, siapa tak dapat? Anak lelaki dapat. Dah kalau saudara seibu sebapa, saudara seibu lelaki tadi, saudara seibu lelaki dengan anak saudara lelaki ataupun anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Dapat tak? Di antara dua orang ni, siapa yang dapat, siapa tak dapat? Okey, kalau tidak ada waris yang lain dah, dua-dua dapat. Dua-dua dapat. Sebab apa? Sebab yang ni dapat dengan bahagian fardu 1/6. Yang ni dapat dengan bahagian asabah. Memang kita tak tahu lagi lah sebab kita tak masuk lagi tapi nak cerita je sebab tu maknanya kita kena tahu kategori dia. Sebab dia ada, maknanya cerita dia maknanya panjang lagi. Sebab tu maknanya saya nak ajak tuan-tuan bila kita bincang adik-beradik ni kena perhati betul-betul. Terutama bahagian syarat-syarat dia. Nak tahu macam mana kita nak gunakan syarat ni berdasarkan kepada kes. Kalau kita bincang gitu dia akan semabur lah kan. Sebab ada orang dapat 1/2, ada orang dapat 1/4. Macam mana pula ni hari ni nak bagi masa bila ni. Jadi kita tengok case by case. Baik. Dan seterusnya, kalau tak ada juga dia turun secara zigzag. Mana adik-beradik dulu. Adik-beradik dulu baru turun kepada anak saudara. Cerita dia. Kalau tak ada anak saudara barulah turun kepada cucu. Pertama cucu lelaki daripada anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Lepas tu barulah pergi kepada cucu lelaki daripada anak saudara lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Dia turun gitu. Maknanya daripada sini pergi ke sini. Lepas tu daripada sini pergi ke sini. Baru turun ke sini pergi ke sini. Dia turun secara zigzag. Okey. Dia tidak ada cerita mana turun sebelah sini dulu baru pergi ke sini, tidak. Dia turun mana adik-beradik dulu. Yang level dia dulu. Satu peringkat dengan dia dulu. Boleh Baik. Jika tidak ada dah, ni barulah selesai pada bahagian kalau turun cucu cicit pula pun, cicit begitulah seterusnya. Maknanya nak ceritanya daripada sebelah adik-beradik, waris sisi sebelah adik-beradik. Okey. Bila dah tak ada dah, barulah kita pindah kepada waris sisi kedua, daripada golongan waris kedua, iaitu siapa? Daripada sebelah bapa. Siapa? Bapa saudara seibu sebapa, adik-beradik kandung ayah. Jika tidak ada, baru pindah kepada bapa saudara sebapa. Adik-beradik sebapa dengan ayah. Adik-beradik seibu dengan ayah, dia termasuk golongan zawil arham. Begitu juga pak saudara sebelah ibu. Pak saudara sebelah ibu pun zawil arham. Okey. Sebab tu bila kita ni maknanya berkahwin kan, kita kena ada perancangan, kita fahamkan ahli keluarga kita kan. Kadang-kadang oleh kerana berlakunya konflik di kalangan keluarga kita, kita tak ingat perkara yang bakal berlaku akan datang.
maka menyebabkan bila berlaku kematian ataupun perceraian. Contohnya kita mati pula lepas tu, maka biasanya sebelah isteri akan balik kepada sebelah keluarga dia lah, bersama anak-anak kalau anak-anak tu masih kecil, menyebabkan adik-beradik sebelah kita ni tak ambil peranan. Sedangkan kalau ada hak lelaki, kalau ayah tidak ada, dia adalah wali. Sebab tu kena hubungan tu tak putus. Jadi sebab tu kena ambil perhatian perkara ni. Jadi kalau adik-beradik sebelah isteri kita, dia tak, pak saudara dia tak kuat sebenarnya. Dia waris lagi tetapi dia tidak kuat dari segi hubungan. Maknanya kalau pewarisan tak kuat. Sebab tu maknanya kita kena ambil perhatian tentang perkara ini. Baik, jika tidak ada pak saudara ni sebelah bapa ni, maka turun pada sebelah anak. Siapa dulu? Macam tadi juga, anak lelaki dia. Anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Jika tidak ada, ganti dengan anak lelaki daripada bapa saudara sebelah ibu. Sebab tu maknanya kalau kita ada waris-waris sebelah bapa saudara ni, cuba cari. Tanya khabar. Sebab biasa berlaku pada peringkat ini, bila mana duduk berjauhan, jarang bertanya khabar apa semua, kita anggap mungkin maknanya tak penting mana apa semua. Tiba-tiba berlaku kes faraid, kes-kes kematian bagi pesaka, cari-cari layak terima. Ada satu kes kawan saya beritahu tak dapat nak kesan 6 tahun, tak dapat nak kesan. Jadi dia kata boleh tak nak pergi kepada Baitul Mal. Jadi nak bagi Baitul Mal sebab lost contact. Jadi kena cari dulu. Bila tak ada barulah betul-betul tak ada, memang sah. Macam ada satu kes saya ada terbaca siang tadi dalam Facebook, yang dilaporkan oleh M-Star. Kes anak dia cari ayah dia, rasanya ayah dia pergi ke UK, tapi sebab saya tak nak baca habis tu bab bahasa putih lambat sikit baca, kena minta tolong doktor, tolong terjemah artikel tu. 47 tahun berpisah. Katanya kalau silap saya faham tu, ayah dia tu selepas menamatkan perkhidmatan dalam tentera, maknanya mencari rezeki di UK, putus hubungan dengan anak, buat jejak kasih tapi tak dapat jumpa. Sebelum tu berhubung dengan secara surat. Jadi lebih 30 tahun, 47 tahun ni tak ada berita. Nak buat macam mana? Memang susah lah. Jadi kerana itu kita maknanya kena ambil berat lah, waris kita ni. Kalau tidak ada, barulah turun daripada anak lelaki bapa saudara ibu sebapa ini, cucu dia, cucu lelaki dia. Kalau tak ada, barulah ganti daripada cucu lelaki daripada anak lelaki daripada bapa saudara sebapa. Boleh? Okey. Kemudiannya kalau dah tak ada juga, titik tak ada juga, seterusnya tak ada ni, cicit pun tak ada apa semua, barulah pergi kepada datuk saudara. Datuk saudara ni, datuk saudara seibu sebapa dan datuk saudara sebapa masih lagi, maknanya layak terima. Sebab tu kita kadang-kadang kita pun bila dah jauh-jauh kita pun malas nak cara. Biasa tambah-tambah pula kalau duduk jauh. Saya tahun ni atas usaha pok-pok saudara saya, saya pun tak kenal juga sebenarnya pok-pok sepupu apa semua, belum mak. Bila buat reunion payah nak sebut, apa istilah dia dalam bahasa Melayu reunion ni, nak kata pertemuan semula ke apa, berkumpul semula, rupa-rupanya ada waris-waris saya ni telah berpindah daripada Terengganu, duduk di Perak. Baru jumpa tapi tak kenal. Memang tak kenal sebab jauh punya cerita, mak kenal lagi. Lepas tu ada juga waris hak sebelah Dungun tu tak tahu, tak kenal, memang tak rajin jumpa. Sebab tu mana tuan-tuan, sebab tu tak heranlah setengah-setengah kita tengok dalam pertemuan-pertemuan cuti hari raya ke apa semua, ada orang buat reunion, melibatkan beberapa generasi, cicit sampai cicit, maknanya panjang umur tu. Jadi nak ceritanya tuan-tuan gitulah. Sebab bila melibatkan pesaka ni, nak cari macam mana, jadi kalau tidak ada dah, ganti dengan anak lelaki dia daripada datuk saudara seibu sebapa. Kalau tidak ada, baru ganti daripada anak lelaki datuk saudara sebapa. Kalau tidak ada juga, turun lagi cucu lelaki daripada anak lelaki daripada datuk saudara seibu sebapa. Kalau tidak ada juga, barulah
pergi kepada cicit lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki daripada datuk saudara sebapa, dan seterusnya. Secara zigzag juga turun. Maknanya habis satu lapis baru turun kepada seterusnya, lapis yang seterusnya. Jadi nak cerita tuan-tuan tak? Jadi kalau kita tengok dengan si mati ni, hubungan ni sini ni dua pupu dah. Layak lagi terima. Sini sepupu. Sini dua pupu. Maknanya layak lagi terima. Sebab tu kita jangan main-main. Kita ingat tak kait dah kata kita. Tidak, belum tentu lagi. Bila buat siasatan kes ni kan, siasatan waris ni, barulah tahu rupanya siapa yang ada. Sebab tak semua orang ni ada. Bila berlaku kematian ni tak semestinya ada belaka. Mungkin awal ni tak ada kan. Orang ni tak ada, orang ni tak ada. Jadi nak cari macam mana? Ni kita kena tahu ni. Okey. Tu cerita dia tuan-tuan. Jadi itu urutan dia. Urutan waris-waris yang kita sebut sebelum ni mengikut kepada dia punya kaedah siasatan waris. Waris ramai 24 orang tu. Ni lebih dah ni saya sebut ni, macam cicit, cucu sebelah sini, cucu ni dia dah lebih dah ni. Lebih daripada 24 dah sebenarnya. Tapi nak cerita je begitulah kalau nak cari. Okey. Itu kaedah dia. Baik. Kalau nak sambung sikit lagi ni, bahagian syarat-syarat ni saya rasa tak sempat. Okey. Sepatutnya selepas kita tahu tentang siapakah waris-waris yang layak terima ni, waris-waris yang ada sekeliling kita ni, siapa yang layak terima ni, kita masuk pada peringkat yang kedua, iaitu bahagian kaedah apa dia? Ni sebenarnya tahu tak ilmu apa kita bincang ni? Ni ilmu nasab. Ini ilmu nasab. Kaedah kedua ialah ilmu fatwa. Iaitu berapakah kadar yang diperolehi oleh setiap waris ini. Macam kita dah bincang sebelum ni, daripada waris utama dan juga waris ganti. Ingat tak lagi syarat-syarat dia? Kena buat ulang kaji ni sebenarnya. Tapi nak sebut ni habis masa dah nak bincang soalan ulang kaji ya. Kita nak berhenti pukul 10 lagi. Okey. Jadi malam ni kita tak masuk lagi syarat semua sekali ya. Kita masuk dulu kepada syarat waris kedua. Kategori yang pertama iaitu adik-beradik. Okey. Yang kita dah bincang sebelum ni, waris utama. Waris utama iaitu ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Itu waris utama. Syarat-syarat dia kita dah bincang sekali dengan cara penyelesaian masalah dia. Baik, lepas tu kita pindah kepada waris ganti, kategori kedua. Mula waris utama, kedua waris ganti. Waris ganti ni ialah waris yang menggantikan waris utama. Siapa? Daripada sebelah atas, nenek daripada sebelah ibu, nenek dan datuk daripada sebelah bapa, kemudiannya daripada sebelah bawah cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki, dan seterusnya cicit lelaki dan cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Itu waris ganti belaka. Maknanya hak bawah ni cicit lelaki, cucu dan cicit ni dia dah masuk pada waris ganti. Kategori kedua. Dan kita dah tengok syarat-syarat dia. Sepatutnya bolehlah kita buat ulang kaji ni, tapi malam ni saya tak nak sentuh lagi, simpan dulu. Simpan minggu depan ke, tengok ingat tak lagi. Jadi sekarang ni kita masuk kepada waris kedua. Kategori yang ketiga, waris kedua. Waris utama, waris ganti, waris kedua. Waris kedua ni dia pecah pada 3 golongan. Iaitu waris ganti, waris kedua iaitu waris sisi daripada, disebut juga waris sisi daripada sebelah adik-beradik, iaitu saudara seibu sebapa, saudara sebapa dan juga saudara seibu. Kemudian nanti kita akan masuk waris waris kedua daripada sebelah bapa. Kemudiannya waris kedua yang ketiga pula ialah daripada sebelah datuk. Macam tu. Jadi dia dalam waris kedua ni pecah pula pada 3 peringkat. Pertama adik-beradik. Okey. Kedua daripada bapa saudara. Ketiga datuk saudara. Siapa yang layak dulu terima? Adik-beradik lah. Lepas tu kita sebut adik-beradik dulu. Lepas tu bapa saudara. Lepas tu barulah datuk saudara.
Boleh faham ni? Nampak tak step dia? Jadi sekarang ni kita masuk kepada waris kedua. Kategori yang pertama dalam waris kedua ni iaitu adik-beradik seibu sebapa. Selepas habis seibu sebapa, kita akan pindah pada sebapa. Lepas tu kita pindah pada seibu. Itu urutan dia. Untuk mudah faham. Kalau saya gaul semua sekaligus takut tak faham tak? Kita pergi satu-satu. Okey. Jadi kita bincang dah itu kalau adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu sebapa ataupun disebut juga adik-beradik kandung. Kita kenal dengan istilah adik-beradik kandung sebab sama ibu sama bapa. Baik, syarat-syarat yang kita telah bincangkan sebelum ini, pertama daripada adik-beradik saudara seibu sebapa perempuan, di mana dia dapat berapa? Dia dapat pertama 1/2, kemudian 2/3, kemudian dia dapat asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi. Manakala adik-beradik lelaki ataupun saudara seibu sebapa lelaki, dia dapat asabah bin nafsi. Boleh Okey, jap. Saya buat sebelah sini ni saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Okey, macam tu. Boleh? Nampak itu? Baik. Saudara seibu sebapa perempuan. Kita mula perbincangan dia dengan saudara seibu sebapa perempuan. Sebab apa? Sebab bahagian dia banyak. Bahagian dia banyak. Hak lelaki saya asabah je. Hak puan banyak. 1/2, 2/3, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Tu pun balah lagi. Nak sama rata. Boleh lah, tapi kena bagi ikut faraid dulu. Dia dapat banyak dah tu Tuhan bagi orang lelaki asabah je. Dia ada 1/2, ada 2/3. Marah lagi nak maknanya marah musibah ke saya. Tapi nak cerita maknanya Allah muliakan perempuan dengan faraid ni. Janganlah kita kata bahawa bahagian pusaka secara Islam ni faraid ni hukuman yang tidak adil. Tidak. Orang yang kata macam tu tanda dia tak belajar tentang ilmu pewarisan pusaka ni. Kalau dia belajar, dia akan tahu bagaimana dari segi sejarahnya dan bagaimana bila kedatangan Islam ni Allah muliakan perempuan dengan banyak bahagian yang Allah beri pada dia. Hak dah bagi dah betul tu, hak bagi hak yang berat sebelah apa semua tu, tu sebab dah belajar tu. Tak tahu kaedah. Hak tu jadi tu. Macam petang tadi pun Ustaz Wali bercerita tentang masalah cucu. Dah buat ni cucu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Dia ada ikut keadaan dia. Case by case. Macam tu. Baik. Nak tanya dulu sebelum kita masuk case ni. Okey. Kita ambil masa sikit Isyak dah. Saya ambil masa sikit lagi 1/2. Bila keadaan saudara seibu sebapa perempuan ni saudara seibu sebapa perempuan ini dapat 1/2. Masa bila dapat? Apabila ingat bilangan dia seorang. Bilangan dia seorang. Okey? Dan tidak ada saudara seibu sebapa lelaki bersama dengan dia. Okey? Syarat yang seterusnya ialah tiada bapa, tiada datuk, tiada waris lelaki ke bawah dan juga tidak ada anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya. Hak dalam senarai ini. Okey? Boleh itu yang mendinding dia. Saudara seibu sebapa perempuan dapat 2/3 dalam keadaan macam mana? Bila dia lebih daripada seorang. Tapi syarat mesti perempuan juga. Kalau bercampur dengan lelaki dia tak dapat 2/3. Dia berpindah pada bahagian lain. Okey? Bila dia seorang dapat 1/2. Bila dia lebih daripada seorang, Allah beri kepada dia bahagian paling besar sekali dalam faraid, iaitu 2/3. 2/3 bahagian fardu yang paling besar sekali dalam faraid ni 2/3 2/3. Jadi dia dapat 2/3 kalau lebih daripada seorang. Syaratnya tidak ada saudara seibu sebapa lelaki, tidak ada bapa, datuk, waris lelaki ke bawah dan juga anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Sebab kalau ada, sebab apa perempuan ni berkait juga? Waris perempuan ke bawah ni, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Sebab kalau ada, dia orang dulu ambil bahagian fardu ni. Bahagian fardu mana? 1/2 dan 2/3. Bahagian fardu ni kalau kita belajar dulu, kalau kita masih ingat, dia ada 6 bahagian.
1/2, 2/3 ni salah satunya. Dia ada 4 lagi. Baik. Boleh ya? Nampak tak? Baik, seterusnya dia dapat asabah bil ghairi. Masa bila dapat asabah bil ghairi? Masa ni lah bila mana ada saudara seibu sebapa lelaki. Barulah dia dapat asabah bil ghairi. Kaedah dia bagi macam mana? Maknanya setiap lelaki ambil 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian. Kaedah dia lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi setiap seorang lelaki sama dengan 2 orang perempuan. Bahagian 2 orang perempuan. Maknanya lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Setiap orang. Jangan buat langsam. Cara pukal. Tak kena Boleh bahagi dia gitu. Kalau ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan, maka bagikan hak lelaki 2 bahagian, bagi yang perempuan tu 1 bahagian setiap seorang. Baik. Asabah ma'al ghairi, bila mana adik-beradik perempuan sahaja bersama dengan keturunan perempuan ke bawah. Adik-beradik perempuan sahaja, saudara seibu sebapa perempuan sahaja bersama dengan anak perempuan ke bawah, anak perempuan si mati ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki si mati ataupun cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dengan syarat lelaki ni tak ada lah. Sebab kalau ada, dia orang ambil asabah. Mesti hak maknanya tidak ada hak lelaki, ada perempuan saja. Okey. Dan adik-beradik lelaki pun tak boleh ada. Sebab kalau ada, dia akan pindah pada asabah bil ghairi. Asabah ma'al ghairi ni perempuan bersama perempuan. Perempuan yang ni bersama perempuan yang ke bawah. Dan kalau katakanlah ada 2 orang adik-beradik perempuan, asabah ma'al ghairi ni nak bagi macam mana? Lizzakari mislu hadzil unsayain juga ke? 2 nisbah 1 juga ke? Adik-beradik perempuan dia lebih daripada seorang, bersama dengan keturunan perempuan ke bawah. Dia dapat asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ni nak bagi macam mana dengan adik-beradik perempuan yang 2 orang? Sama banyak. Bagus ibu. Sama banyak. Jangan pula bagi hak yang kakak sulung dapat 2 bahagian, adik dapat 1 bahagian. Sebab dia perempuan sebaka, bagi sama banyak. Lelaki pun gitu kok. Kalau dia dapat asabah lelaki saja, bagi sama banyak juga. Hak yang timbulnya bila lelaki dengan perempuan. Maka hak lelaki, setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian. Boleh hak lelaki kalau dia sendirian asabah. Asabah bin nafsi dia panggil. Kalau dia bersama dengan adik-beradik perempuan pun dia asabah bin nafsi, adik-beradik perempuan asabah bil ghairi. Macam tu. Boleh Siapa dah faham lagi tentang syarat dia ni? Nak terang lagi? Faham tak? Nak masuk soalan. Macam mana kita nak buat? Nak bagi faham syarat ni, kita kena buat soalan. Kita masuk pada kerja rumah yang kita dah tinggal minggu lepas. Ingat lagi kerja rumah. Soalan dia. Soalan kerja rumah. Okey. Soalan pertama, iaitu 2 orang saudara seibu sebapa lelaki, si mati meninggalkan 2 orang saudara seibu sebapa lelaki dengan wang sebanyak RM1,000. Okey, jadi dapat kes ni kita belajar kaedah siasatan waris, buatlah gambar rajah bagi mudah faham. Sebab kalau mari kes nanti orang tanya macam-macam cara orang tanya. Macam tadi pun dia kata ayah dia meninggal. Jadi bolehkah adik-beradik? Jadi adik-beradik tu siapa pula? Rupanya adik-beradik tu adik-beradik yang bertanya. Jadi adik-beradik seorang lelaki berapa orang tak, saya lupa dah. Tapi maknanya dia ada lelaki ada perempuan. Jadi ayah dia tu mati meninggalkan anak-anak lah. Jadi patutnya dapatkan anak-anak lah. Seorang lelaki 4 orang perempuan. Macam tu lebih kurang. Jadi dia sebut adik-beradik. Jadi adik-beradik siapa? Adik-beradik ayah ke? Jadi sebenarnya adik-beradik tu adik-beradik dia. Jadi waktu kita buat, kalau kita belajar kaedah gambar rajah ni, buatlah gambar rajah supaya mudah faham kalau orang tanya. Jadi kalau pening-pening tu kita pindah pada gambar rajah. Okey. Jadi cerita dia soalan pertama ni soalan pertama si mati ada 2 orang saudara seibu sebapa lelaki. Duit ditinggalkan sebanyak RM1,000.
Okey. Mula kita buat macam tu dulu. Lepas tu baru kita pindah kepada gambar raja. Bila siasat-siasat ada orang lain dah, baru pindah pada gambar raja. Pada jadual pengiraan. Saudara, seibu, sebapa lelaki, 2 orang. Lepas tu macam tu, bahagian yang mereka dapat layak terima. Kalau lelaki tadi berapa? Asabah. Kan? Jadi berapa asabah ni? Asabah ni dia tak tentu dia tak tentu. Mungkin dapat semua sekali, dapat banyak sekali, dapat sama banyak, mungkin dapat sikit sekali ataupun tak dapat langsung. Jadi dalam kes ni macam mana kita nak tentukan? Kalau macam ni tak ada waris lain, hak penerima ni asabah belaka, kira. Kalau sama jantina, kira atas kepala saham dia. Maknanya lelaki 2 orang, maknanya dua saham dia 2, kan? Jadi 1-1. Gitu. Kalau perempuan barulah kita kira dengan lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian setiap orang. Okey? Tu kes yang pertama. Jadi bagilah RM 1,000 bahagi 2, maka kita dapat RM 500 orang. 500 satu bahagian, jadi 500 ni maknanya setiap seorang dapat 500. Sebab darab 1. Senang je. Okey, pindah pada soalan yang kedua. Boleh betul ke jawab? Betul alhamdulillah. Selesai tu. Lepas ni kita boleh buat ujian, buat kuis kan. Ni kuis dulu. Lepas ni kita buat ujian. Hak beri makan nanti pergi ke doktor. Bagi makan berapa. Cikgu ada boleh bagi makan. Okey. Hak mudah-mudah saya jawab dulu. Hak susah-susah tuan-tuan jawab. Okey. Yang kedua, kes kedua. Si mati meninggalkan 3 orang adik-beradik ni. Saudara, seibu, sebapa lelaki, lepas tu 2 orang saudara, seibu, sebapa perempuan. Adik-beradik kandung lah ni. Okey. Wang dia pun kita guna cerita dia RM1,000 atas RM1,000. Mudah lah. Okey. Jadi nak kira macam mana? Buat dulu gambar raja. Lepas tu baru pindah pada jadual pengiraan. Jadi kita susun lah. Saudara, seibu, sebapa lelaki, saudara, seibu, sebapa perempuan, saudara, seibu, sebapa perempuan. Buat gambar jadual dia. Okey. Jadi ada waris lain lagi? Tidak ada. Jadi bila tidak ada, berapa bahagian dia dapat? Asabah. Juga asabah dalam kes ni. Di mana perempuan, kalau dia perempuan saja, kan? Perempuan saja. Ada kan 2 orang perempuan. Dia dapat 2/3. Kalau dia seorang, dia dapat 1/2. Tapi bila ada je yang lelaki, maka dia masuk, hak perempuan masuk pada bahagian lelaki, dia panggil bahagian asabah. Asabah. Hak lelaki asabah bil nafsi, hak perempuan asabah bil ghairi. Jadi bahagian dia nak kira macam mana? Ni berbeza dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia sama jantina. Jadi kita maknanya bahagi saham tu ikut kepala. Tapi bila dah berlainan jantina, yang lelaki akan dapat 2 bahagian. Okey, yang perempuan dapat 1 bahagian. Jumlah dia berapa? 4. Jadi bagikan kepada 4. Setiap lelaki ambil 2 bahagian, setiap perempuan ambil 1 bahagian. Okey. Jangan buat lamsam. Kalau buat lamsam akan jadi lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 berkongsi 2. Tu bahaya. Sebab ada orang jawab macam tu. Dia bila tanya, ustaz khabar gitu. Jadi sebab tu saya beritahu sudah-sudah. Beritahu pesan sungguh-sungguh. Sebab takut salah. Kita bukan tempat lain ni, Terengganu juga. Tempat lain pun ada juga. Tapi ni kat Terengganu sendiri pun ada juga berlaku tu. Jadi kita ambil RM1,000. Nilai yang sama, tapi bila setiap kes tu berbeza, dia dah jadi lain. 1,000 bahagikan dengan berapa? Ni. Asal masalah dia panggil. Ni atas ni 4 ni. Bagikan dengan 4. Maka kita dapat 1 bahagian berapa? RM berapa bagi 4? RM 250 1 bahagian. 250 1 bahagian. Okey. Jadi RM 250 bagi lelaki, kan, saudara seibu sebapa lelaki, ambil 2 ni, darabkan dengan 2. Tengok berapa? Iaitu 500. Hak perempuan darabkan dengan 1. Maka masing-masing dapat RM 250. Jadi jumlah sama, tapi bila kes berbeza, kan, dengan waris yang berbeza, maka pengiraan dia dah jadi lain. Nampak
Nampak okey. Boleh. Jadi satu lagi tu kita masuk pada minggu depan soalan satu lagi saya tak bincang lah, saya buat dah. Kan nak tunggu lagi. Okey. Jadi soalan yang ketiga tu ialah saudara seibu sebapa, si mati meninggalkan saudara seibu sebapa lelaki, seorang saudara seibu sebapa perempuan. Sebenarnya ada isteri. Dan wang masih lagi jumlah 1,000. Macam mana nak kira pula? Okey. Ni dah masuk soalan yang ketiga ni, dia dah masuk dengan waris fardu. Iaitu dia dah masuk dengan waris kategori waris utama, iaitu isteri. Okey. Boleh jadi hak tu kita bincang minggu depan. Sebab masa dah tak mengizinkan. Jadi sebenarnya kalau nak buat sekejap je masa kita berlalu tak ada nak bincang habis lagi kalau nak tu sebenarnya banyak lagi, tapi tak buat macam mana, masa mencemburui kita. Jadi setakat tu dululah perbincangan kita malam ni. Baki soalan ni siapa yang tak buat lagi tu boleh buat dulu, cuba-cuba dulu macam mana nak buat. Okey, yang ni saudara seibu sebapa ni adik-beradik kandung. Ni masih lagi waris kedua. Ni kita dah masuk dalam kes yang ketiga ni, waris utama, seorang waris utama iaitu isteri. Nanti macam mana cara pengiraan dia, boleh sila. Sekiranya ada saudara sebapa sekali dengan contoh soalan satu soalan satu. Tanpa kita tambah satu lagi, saudara sebapa lelaki. Saudara sebapa lelaki. Jadi pembagian dia lagu mana Pak? Okey. Jadi saudara sebapa lelaki ni kita tak masuk lagi kita akan masuk sepan ni. Tapi tak apa, soalan yang baik. Macam mana kita nak buat? Kita kira gazet lah pada pertemuan akan datang ni kan. Supaya pada sungguh sikit nak bagi kan, sebab ada soalan ni nak tanya ni macam mana. Okey, macam contohnya kes pertama. Ada dua orang saudara seibu sebapa lelaki dan ada seorang saudara sebapa lelaki. Kes dia jadi macam ni cerita dia. Si mati meninggalkan adik-beradik daripada kategori saudara seibu sebapa lelaki ada 2 orang kan. Lepas tu ada saudara sebapa lelaki seorang. Jadi nak buat macam mana? Okey. Siapa tahu dah nak jawab macam mana? Okey, dalam kategori ini saudara seibu sebapa lelaki mendinding adik-beradik saudara sebapa lelaki. Saudara seibu sebapa, kalau ada yang lelaki, dia akan mendinding saudara sebapa. Kaedah dia. Kalau ada saudara seibu sebapa perempuan, bukan lelaki, perempuan dengan saudara sebapa lelaki, masih lagi boleh terima saudara sebapa lelaki tu. Tetapi bila ada yang lelaki, adik-beradik kandung lelaki ada, bertemu dengan adik-beradik sebapa lelaki, maka yang lelaki akan mendinding adik-beradik sebapa. Sebab dia lebih kuat. Tetapi keadaan akan berbeza kalau dengan adik-beradik seibu. Sebab tu adik-beradik ni, sebab apa saya tak mau bagi laju-laju? Berapa saya bawa? Ustaz, apa soalan mudah-mudah je. Tak masuk lagi adik-beradik sebapa. Sebabnya nak beri faham betul-betul. Dia ada benda-benda dia sama, ada benda-benda dia ada berbeza sikit. Dan takut hak kat berbeza tu nanti tuan-tuan akan keliru. Sebab tu saya bawa soalan ni mula dengan hak rendah. Sebenarnya soalan kita ada dah hak siap ni, tapi soalan tu aras tinggi sikit. Jadi saya mulakan dengan arah rendah dulu biar mudah faham. Okey, dan kita terpaksa bawa cerita ni lengket sikit lah, panjang sikit sebab nak bagi tahu dia ada kadar-kadaan dia. Ada keadaan boleh mewarisi, ada keadaan tak mewarisi. Dan hak tu saya kata sebab apa kita kena memperincikan adik-beradik, antara adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung, dan adik-beradik sebapa dan adik-beradik seibu. Sebab apa? Sebab adik-beradik seibu ni biasa orang lupa, dan ada kalanya dia mengatasi adik-beradik sebapa dalam hak pewarisan. Bahkan kadang-kadang mungkin juga adik-beradik seibu sebapa dalam pengiraan khas dia. Sebab tu takut tuan-tuan pening masuk adik-beradik ni kan. Jadi sebab tu saya bawa slow-slow sikit Jadi cerita dia hak soalan tadi, soalan yang bagus. Okey, pertama, saudara seibu sebapa, bila ada yang lelaki dia mendinding adik-beradik saudara sebapa. First, yang pertama. Yang kedua, kedua-dua golongan ini lelaki belaka.
maka tidak akan berlaku dua kelompok yang menerima bahagian asabah. Sebab lelaki ni diterima asabah. Kategori dia asabah bin nafsi. Masing-masing tu terima asabah belaka. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. Dia sebenarnya dia mewarisi secara asabah. Banding dengan perempuan tadi, dia ada 1/2, 2/3 asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Kan? Ada 1/6 pula kalau adik-beradik seibu kalau adik-beradik sebapa perempuan dengan adik-beradik sebapa seibu sebapa perempuan. Jadi maknanya dia lelaki ni asabah je. Tapi bila bertemu dua peringkat kan asabah ni, maka tak akan berlaku dua-dua terima. Satu je. Satu kelompok saja. Macam ni seibu sebapa dia saja yang terima asabah. Hal ni tak dapat. Itu cerita dia. Boleh nampak tak? Faham tak? Slow-slow kalau tak faham pun buat faham dulu. Kalau pening tu menunjukkan bahawa sel-sel otak sedang berhubung. Okey. Jadi binalah susu yang penuh dengan DHA selepas ni. Tak ada lagu rau je Okey, boleh. Jadi saya rasa cukup sekadar tu lah. Okey, ada soalan lagi? Boleh Jadi kita insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita akan datang dalam kategori waris kedua, iaitu bahagian yang pertama bahagian adik-beradik, waris sisi sebelah adik-beradik. Jadi kita pergi slow-slow dah ni. Jadi kalau tak datang ataupun tak ikut ni takut tak faham. Jadi nak bagi mudah faham, kena buat latihan. Jadi latihan kita saya umum sekali lagi kerja rumah dia. Okey, sebab minggu depan kerja rumah lain pula. Okey, iaitu soalan ketiga, saudara seibu sebapa lelaki seorang si mati meninggalkan seorang saudara seibu sebapa lelaki, seorang saudara seibu sebapa perempuan dan seorang isteri dengan wang pusaka sebanyak RM1,000. Jadi siapa dah kira dah, alhamdulillah. Yang tak kira lagi boleh cuba kira dulu. Minggu depan kita akan bincang kaedah ni. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu perbincangan kita malam ini. Saya mohon banyak maafan lah sekiranya ada salah silap dan tutur kata. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kemampuan saya sendiri dapat menjadi yang terbaik untuk diri kita. Aku lebih mata semua astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.